Baik. Okey. Betul tak ada kata lu MC jalan tu Hana? Jalan tu ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Terima kasih pada yang menunggu sejak pukul 8.30 malam tadi. Saya dengan Coach Fitri masuk daripada 8 suku. Tapi tengok tadi macam tak cukup 40 orang, tak mau start. Tapi dah start ni dah ada 47 dah. Tak apalah tu, kita aci lah, kita berjalan lah. InsyaAllah. Mungkin ada yang tengah semayang Isya ke apa tak sudah lagi tu. Saat lagi lah kot mereka tu join. Okey, pada hari ini, pada malam ini, Jumaat malam buat apa? Bunyi serika dia. Kak Nat, tutup mikrofon tak boleh? Okey. Sebab bunyi serika tu. Ada gerun sikit. Baik, jadi hari ini kita akan, kalau 2 minggu yang lepas, kita bincang tajuk susu. Nak boleh makan ke tak boleh makan susu. Minggu lepas, kita bincang juga mengenai buah-buahan. Buah-buahan ni bagus ataupun tak bagus. Itu slot saya lah. Slot Coach Fitri dia ada slot tips dan juga tata cara yang betul dan tata cara salah yang dielakkan. So pada hari ini tajuk yang ingin saya kongsikan bersamalah dan untuk sebagai peringatan kepada diri sendiri jugalah. Dan saya dimaklumkan juga bahawa mulai hari ini kita dah ambil dah kalau program coaching kita grup ke-6. Grup ke-6 ni maknanya baru masuk kemarin lah. Baru masuk kemarin, dah start secara rasminya ujung bulan nanti. Tapi kita bagi masuk kelas. Alhamdulillah lah, mereka ada yang dah join, dah start kita dengan inisiatif sendiri. Dengan inisiatif sendiri. Kemudian tak apa, pelan-pelan kita buat. Sekarang ni mungkin yang batch yang paling aktif sekarang ni adalah batch yang ke-5 lah kot. Tapi itu pun secara rasmi start 15 bulan 9 juga. Alright, tak apa. Itu mengenai batch-batch yang berkaitan. Jadi yang sebenarnya ingin dibincangkan pada hari ini adalah bertajuk kita pada hari ini membaca fakta nutrisi. Tapi hari ini saya buh pantun lah satu kan. Kali sekala ni kena buh pantun juga 2 kerat kan. Duk cakap saja saya kan. Tapi kalau saya cakap pantun saya tak dapat tangkap. Jadi saya tulis kat sini. Pantun saya macam ni mana ni. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Jangan membaca kulit sahaja. Telitilah kandungan sehingga tamat. Jadi seperti mana tajuk kita pada hari ini, membaca fakta nutrisi di dalam satu lagi kelas PMLS coaching. Baik. Okey, kat depan kita ni saya ada letaklah gambar sikit. Tak tahulah siapa yang boleh baca, siapa yang tak boleh baca. Kalau hok tengah tu saya tahu Fitri memang boleh baca. Kan? Boleh baca hok tengah Coach Fitri? Waktu tak apa cakap yang belah kiri tu. Semua tulisan Jawi lah saya letak ni, semua tulisan Jawi. Tulisan Jawi negara mana? Negara masing-masing. Jadi kat negara mana-mana pun, dekat produk negara mana-mana pun, nutrition facts tu memang adalah di sebalik segala jenis produk yang selalunya berbungkus lah. Jadi cumanya nak boleh baca dengan tak boleh baca saja. Dan ni kita tak mau pergi baca produk di Israel, kita bukan nak baca produk di Arab Saudi, bukan juga nak baca produk di negara kelahiran Coach Fitri, Thailand. Dok juga. Itu tak nak baca, tak boleh baca pun bergantung pada bahasa pula. Tapi yang ni kita nak tengok benda apa yang boleh dibaca. Baik, sebagai asas kepada program kita ataupun tajuk kita malam ini, sebenarnya seperti yang kita semua sedia maklumlah, bagi orang yang mengamalkan ketogenik, kita tahu kata benda yang kita nak kawal di dalam badan kita setakat ni adalah paras gula di dalam badan kita kerana ianya berkait rapat dengan
ketosis kita kan. Kita tahu kata kalau gula tinggi memang payah nak masuk dalam ketosis lah. Jadi di dalam badan kita sebenarnya there is only about 1 teaspoon of sugar in your entire bloodstream. Sebenarnya di dalam daripada hujung rambut bagi yang banyak rambut hingga ke hujung kaki, jumlah gula di dalam segalanya dalam badan kita tu cuma dalam lebih kurang 1 sudu sahaja. Hari ni kita makan berapa sudu dah? Banyak tak sangka. Wallahualam. Sebenarnya kandungan gula dalam badan sepatutnya ada dalam 1 sudu saja. 1 sudu tu banyak mana? 1 sudu ni banyak ni ya. 1 sudu gula tu lebih kurang 4.2 gram. Ada yang kata 40.1, tapi kalau saya baca 4 sajalah, 4 gram. Sebab tu kalau reading gula yang cantik tu ada dalam 4.5 macam tu, lebih kurang lah kalau nak disetarakan kan. Jadi jumlah gula dalam badan sepatutnya banyak tu sahaja. Jadi bertitik tolak daripada sini dah, kita nak kena tengok apa kita makan dan bila kita makan untuk nak kawal paras gula kita antara lain lah. Okey. Hari ini saya akan berkongsi 10 points. Tapi Coach Fitri jangan terkejut, 10 points tu tak banyak lah. Sebab nama pun baca labels. Jadi bila nak baca labels ni sebenarnya nak kena tahu sikit je benda yang ditulis tu apa. Mungkin ada yang dah pernah tahu dah sebelum ni. Mungkin ada yang tak pernah tahu lagi sebelum ni. Jadi pada yang tak pernah tahu tu mungkin dia akan tahulah malam ni. Sebelum ni dia duduk bubuh apa dalam mulut dia. Banyak ke sikit ke kita tengok. Sama ada benda yang dia duduk makan sebelum ni banyak ke sikit. Bermula dengan yang pertama. Okey. Di dalam packaging dan di dalam pembungkusan barang-barang yang kita jumpa di supermarket ataupun pasar raya lah, selalunya sekarang ni jenis-jenis label pun ada label baharu, label lama. Tapi tak boleh, tapi konten kepada label-label ni adalah benda yang sama lah. Dia akan main patah balik jumlah serving apa semua dan juga jumlah kaloris dan juga makro-makro yang berbeza yang lain. Okey. Yang pertama lah kalau ikut list yang ada dengan saya ni, kita ada 10 perkara. Pertama, di dalam packaging ni bila kita tengok, kita pusing ke belakang tu, perkara pertama ianya akan disebut adalah serving size. Ini gambar adalah sebungkus kacang. Saya tak ingatlah kacang mengelembu ke kacang mengem yang lain. Tapi ianya adalah sejenis kacang. Okey, sejenis kacang. Mula-mula sekali yang tertulis di situ serving size. Serving size adalah 1/4 cup, lebih kurang 30 gram. Bila kita kata serving size, bukanlah sebungkus makanan ni lah. Serving size ni adalah saiz hidangan yang kita kata kalau 1/4 tu 1 serving lah. Kalau kita tanya boleh makan tak? Takat 1 hidangan tu boleh. 1 hidangan tu banyak mana? Kalau kacang tu 1/4 cup sajalah. Kalau cup selalunya besar tu 1/4 cup tu adalah 1 serving. Jangan salah anggap 1 serving tu 1 paket. Sebab dalam 1 paket ada banyak mana? Tengok poin nombor 2 tu pula. Servings per container about 9. Bahasa Inggeris ni patutnya minta Coach Fitri terjemah dulu. Tapi tak dan tadi. Jadi next time dia tolong terjemah insya-Allah. Servings per container ni maksudnya dalam 1 bekas ni ada berapa serving. Kat sini dia habaq ada 9 serving. Jadi dalam sebungkus ni 9 kali makan. Nak tahu berapa gram dalam bungkusan ni? Senang saja. 30 gram darab 9. 3 kali 9, 27, 270 gram adalah untuk sepaket. Bukan sekali ngap. Satu bungkus ni 9 kali ngap. Itu kalau nak kira jumlah, kalau sekali makan 1 serving. Jadi kat sini saiz hidangan tu nak kena tengok. Kalau macam kita tengok 1/4 cup saja. Sikitnya sebenarnya itu per serving. Jadi kalau untuk 1 bungkusan 9 kali per serving tu. 9 serving. Okey, itu adalah yang pertama, kena tengok saiz hidangan.
dan banyak mana kita boleh makan ataupun tak boleh makan, ianya bergantung pula kepada benda-benda yang akan kita tengok tertera di bawah. Bukanlah yang gemuk tu makan 2 bungkus, yang kurus tu makan sebungkus. Nak kena tengok keperluan kita. Ingat, aim kita adalah supaya berada di dalam ketosis. Baik. Ini yang terpaling popular sekali lah. Dia akan letak di atas sekali, iaitu calories. Calories. Saya tak situ calorie and game. Dia punya game sangat bahaya yang ni. Bila ada ditulis calories di situ, bagi yang membuat ketogenic diet, kita tak perlu risaukan sangatlah. Walaupun dia letak atas sekali, dia nak letak 260 ke, 620 calories ke. Lepas tu dia tulis pula sebelah tu, calories from fat. Nampak sangat dia kata nak salahkan yang gemuk, yang fat tu. Kan? Jadi, nak bagi tahu kat sini, game kalori ni kita tak berapa main sangat dalam ketogenic diet. Bukannya tak main langsung. Tapi kalau kata dalam jumlah pemakanan seharian, kita memang tak kira lah kalori in, kalori out tu sebab konsep kalori tu bukanlah berfungsi macam tu. Kalau nak diibaratkan sebagai contoh lah kan, sebagai contoh. Kalau air yang kita minum, saya panggil air, orang lain mungkin panggil air. Air yang kita minum kan, contoh kalau kita minum sebotol, nanti bila kita pergi buang kat toilet tu bukannya sebotol. Dia jumlah dia kurang daripada sebotol. Sebab apa kurang daripada sebotol? Sebab badan menggunakan air tu untuk fungsi-fungsi yang berbeza. Sama lah macam kalori in, kalori out. Dia bukannya jumlah yang masuk tu sama dengan yang keluar. Yang masuk tu masuklah, yang digunakan oleh badan apa semua tu. Kemudian yang keluar, yang nak digunakan, yang nak dikeluarkan, yang nak disenamankan tu tak sama. Jadi di sini kita nak maklumkanlah, kita tak pakai konsep kalori, kita tak kira kalori. Saya tak katalah tak guna langsung-langsung kaloris ni. Kaloris ni kalau kita ambil jumlah dan yang ultra sangat-sangat lah, yang melampau ribu-ribu yang luar daripada logik, memanglah kita kira lah, kita tengok lah kalori tu. Tapi kalau kadar pemakanan kita manusia biasa ni kan, kita tak pakai lah kalori gitu. Okey, ini adalah kalori. Nak ingat kata jangan risau sangat mengenai yang ni. Alright, ini adalah kawan-kawan kita, iaitu fat. Bukan saya kata kawan-kawan kita gemuk tak. Bila saya kata kawan-kawan kita adalah fat, adalah di dalam ketogenic diet ataupun lazy keto, kita sangat suka dengan makanan yang berlemak. Sumber-sumber daripada lemak, kita dapatkan kalori-kalori kita daripada lemak. Okey, tapi lemak yang kita pilih mestilah daripada jenis lemak yang sihat. Kita maunya jenis sihat, kita tak mau jenis yang tak sihat. Selalunya bila kita tengok label di makanan nutrition facts ni, dia selalunya ada saturated fat dan dia juga ada trans fat. Trans fat ni memang diketahui umum lah tak bagus untuk badan kita. Dan membawa pelbagai kemusnahan pada badan kita lah. Tak kira lah dia ni diet jenis apa pun, kalau nama trans fat, tak kira lah keto ke, Atkins ke, suku-suku separuh ke, separuh-separuh ke, dia kalau sebut trans fat ya, memang ini adalah masalah kepada semua. Tapi bagi yang mengamalkan ketogenic diet, saya rasa masing-masing nak kena faham dan nak kena tahu bahawa saturated fat adalah lemak sihat dan kita sebenarnya tak ada masalah lah. Bila kata trans fat tu dia hydrogenated oil. Jadi kalau nak tengok jenis-jenis yang mana senang, saya rasa saya dah sebut dah jenis-jenis minyak minggu lepas. Kan minyak yang mana daripada haiwan, daripada tumbuhan, yang mana boleh dimakan, yang mana tak boleh dimakan. Tak layak dimakan dan sebagainya. Tapi mengenai trans fat ni, walaupun macam contoh yang di depan mata tuan-tuan dan puan-puan ni, dia tulis trans fat 0 grams. Tapi nak kena main, bila main dengan industri ni, daripada segi labeling, dia ada cara juga dia akan guna. Dan kadang-kadang kita tertipu. Sebagai contohlah, kalau ada satu-satu produk. Kalau ada satu-satu produk dia tulis 0% trans fat, maknanya no trans fat.
trans fat dia kosong terus. Apakah yang dimaksudkan dengan 0% tu sebenarnya? Kadang-kadang dia tulis kosong, tulis besar pula tu. Tapi sebenarnya tak kosong pun. Adakah dia menipu? Dia cuma tak memberitahu yang sebenarnya, tak bagi tahu penuh cerita di sebaliknya. Kenapa saya kata tak beritahu sepenuhnya? Sebab sebagai contoh, kalau dia contoh ada 0.499% trans fat sebagai contohlah. Kan maknanya dia 0.05, dia tak bunda kepada 1 lah kan. Bila tak bunda kepada 1, dia dikira sebagai kosong. Kosong trans fat per serving. Ingat tak tadi kita kata 1/4 cups. Jadi kalau makan 1/4 cup, ni contohlah kalau ada. 1/4 cups tu memang trans fat dia kosong. Tapi untuk setiap bungkusan, kalau macam tadi dia kata 9 serving kan. 9 serving tu dia dah jadi berapa peratus trans fat dah. 1/4 tadi kalau kali dengan 9 dah ada 2.5% lah. Betul tak? Betul tak? 2.5. So dia bukanlah 0% sebenarnya per packaging. Sebab kadang-kadang dia tulis untuk per serving. Sebab tu pentingnya yang saya sebut yang pertama tadi, per serving tu nak kena tengok elok-elok banyak mana. Berapakah jumlah sebenarnya yang kita ambil tu kan? 1/4. 1/4 kali 9 tu, itulah jumlah dia. Alright, jadi trans fat ni nak kena tengok betul-betul, nak kena tambah kali darab bagi dengan betul untuk dapat satu packaging tu ada berapa peratus sebenarnya. Kadang-kadang tulis kosong. Kosong tu refer to serving. Yang mana ada orang makan kacang dekat dasar mangkuk 1/4 macam tu kan. Mesti orang seperempuan yang makan satu mangkuk tu. Jadi dah terkena tertipu kat situ. Okay. Alright. Perkara seterusnya, kolesterol. Okey. Kolesterol ni sekali lagi saya nak bagi tahu walaupun dia tulis nampak peratus kat sebelah kanan tu 28%. Banyak tu 28%. Ui, bahaya ni kolesterol, Tapi bagi yang dah start, mungkin orang-orang yang berada dalam batch 1 2 3 4 dah faham sangat-sangat bahawa bab kolesterol ni kita tak pandang . Sebab apa kita tak pandang? Sebab kita sedia maklum bahawa kolesterol yang berada dalam darah kita ni 75% adalah yang dihasilkan oleh badan kita sendiri. Saya ulang semula, 75% daripada kolesterol yang terhasil di dalam badan kita adalah dibuat oleh badan kita sendiri. Badan kita ni badan kita hasilkan sendiri kolesterol ni sebab dia perlukan dan dia nak gunakan. Bismillah. Bila dia sendiri yang buat adalah kerana sebab dia nak pakai. Jadi pemakanan kita yang takut kolesterol tu sebenarnya tak signifikan pun kepada kadar ataupun paras kolesterol di dalam darah. Kalau kita makan kolesterol banyak, jadi badan akan hasilkan sikit, totalnya sama juga dengan kalau kita makan sikit, badan akan hasilkan kolesterol yang banyak, dia tetap akan menghasilkan jumlah yang sama. Sama ada 7 tambah 3 atau 3 tambah 7, jawapannya tetap 10 juga. Jadi kolesterol jangan dirisau kat situ. Memang biar dia nak tulis berapa pun dekat dia lah. Okey, yang seterusnya kita nak tengok sodium. Tapi tajuk tu saya tulis nak natrium atau nak kalium. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan hari ini, mungkin tak percaya ataupun tak pernah dengar, sodium tu dalam bahasa Inggeris. Kalau di dalam bahasa Melayu namanya natrium. Sodium tu dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu namanya natrium. Kalau dalam bahasa Melayunya kalium pula, dalam bahasa Inggeris namanya apa? Siapa boleh abang saya? Boleh jawab tak anak-anak murid? Apa dia? Kalau kalium dalam bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya nama apa? Oh, tak ada jawapan. Sunyi juga orang ni. Dalam bahasa Inggerisnya potasium lah namanya. Benda yang sama, potasium tu kalium, kalium tu potasium, natrium tu sodium, sodium tu natrium. Jadi untuk keperluan harian kita,
kita memang amat memerlukanlah sodium untuk fungsi-fungsi asas badan setiap hari. Tapi setakat satu sudu teh sehari tu total tak ada masalah lagi lah. Memang badan perlu pun. Bukanlah saya suruh ngap setiap setiap hari satu sudu. Tapi selalunya kita dapat dah daripada pemakanan kita, daripada sayur-sayuran kita, daripada protein kita dah ada dah dapat garam-garam sikit-sikit. Kan, tapi kalau rasa baru buat lazy keto tu ketang tangan tu macam Parkinson dah. Kena tambah garam macam cerita dah. Kena tambah sikit garam. Baik. So kat garam ni dalam label ni perlu risau ke? Dalam label ni pun tak perlu risau lah. Dia habaq kan nak pergi ada kat situ. Jangan duk risau sangat. Dia memang sengaja nak takutkan kita tu. Tapi sebab apa? Sebab ada setengah yang takutkan kita. Kata garam ni punca darah tinggi, garam ni punca darah tinggi. Sebenarnya bukanlah garam punca darah tinggi, ianya adalah gula. Pok Cik pada cerita dalam posting dia yang itu. Macam mana punca daripada gula yang menyebabkan kenaikan darah tu. Kalau siapa tak baca lagi, cepat-cepat saya pergi cari. Alright, seterusnya. Yang ni penting. Yang ni penting. Sebab apa? Sebab kita buat lazy keto diet. Sebab apa penting untuk buat lazy keto diet? Kita ini adalah benda pertama yang kita nak kena tengok. Nak kena tengok iaitu jumlah karbohidrat. Kat sini dalam label yang ada depan mata kita ni, kita tengok total karbo dia adalah kosong. Tak apalah kosong tu, saya cuma nak habaq daripada segi apa yang termasuk di dalam karbohidrat. Kalau kita sebut karbohidrat, ianya termasuk juga fiber, ianya termasuk juga dengan gula. Saya ulang suara, bila saya sebut karbohidrat, ia juga bermaksud fiber dan juga gula. Tapi bukan fiber tu bagus ke? Betul lah, fiber tu memang bagus. Tapi fiber tu tergolong dalam karbohidrat. Dan fiber tu tergolong dalam karbohidrat yang selamat untuk dimakan. Sebab tu kita suruh makan sayur. Sayur tu karbohidrat. Bukanlah kita suruh zero karbohidrat. Kita kata sayur-sayuran tu memang kita suruh makan sebab ianya karbohidrat yang okey. Kan? Jadi kalau kita nak kira bahagian karbohidrat supaya sesuai dengan jumlah harian kita iaitu dalam PMLS, kita kata kita limitkan sehari kepada 50 gram carb sahaja. 50 gram carb saja. Kalau follow pinggan suku-suku separuh kita, memang tak perlu kira langsung lah. Kita tak perlu kira dah ambil kalkulator. Okey, aku dah makan karbohidrat banyak ni dah. Aku dah makan protein banyak ni dah. Aku dah makan besar tapak tangan dah. Tak perlu kira yang tu. Kalau buat suku-suku separuh kita, selagi kita tak ada gula tambahan, selagi itulah kita should be okay. Ini kalau kita nak tengok terbeli barangan-barangan yang telah dibungkus. Baik, macam mana kita nak kira bila saya dah kata carbs pun sayur pun carbs, gula pun carbs. Kan? Jadi sebenarnya untuk nak kira net carbs tu senang je. Kan, kita tolak je fiber tu. Total carbs tu sebagai contoh dalam gambar ni, total carbs dia adalah total carbs dia adalah 17, jadi kita tolak je dengan fiber tu 4. Jadi jumlah dia adalah 13 gram net carbs per serving. Nampak tak? Per serving. Dia main sekali lagi per serving. Kalau bungkusan yang pertama saya sebut tadi selepas 13, nak kena kali dengan 9 lah. Baru kalau nak tahu sebungkus tu ada berapa. Tapi kalau macam ni, contoh packaging ni, kita tengok daripada atas tu. Serving size, setengah bar. Serving per container. Satu bekas tu ada 2. 2 serving, 2 sajian. Jadi nak kira jumlah carbs dia, untuk satu serving 17 tolak 4 dapat 13 gram. Jadi kita kali dengan 2. Jadi keseluruhan paket tu ada 26 gram carbs. Jadi layak dimakan atau tidak layak dimakan, kita tengoklah. Hari ni kita dah makan apa dah. Kalau tak makan apa langsung memang sehari ni kita nak makan benda ni saja, mungkin selamat.
Tapi yang lebih selamat tak payahlah makan sampai sebungkus. Boleh makan 1 serving ataupun eloknya kita tengok tu kita bagi makan setengah serving lah. Maknanya satu bungkusan ni kita kerap 4, makan 4 kali atau 5 kali. Mungkin selamat lagi sebab 6.5 gram memang kita cuba elakkan lah. Apa-apa saja di dalam PMS ni, kalau benar yang 5 dan ke bawah insya-Allah mesti selamat. 5 dan ke atas gram 5% tu memang kita tak galakkan lah. Okey, ni seterusnya adalah protein. Protein ni kita tengok kadar ataupun keperluan kita sajalah. Kalau kita nak tengok yang mana protein tinggi, protein tak tinggi, kat sinilah kita tengok dia. Nampak tak susunan pun dia tak carb, sulu, fat atas semua macam tu. So protein duduk ada bawah sikit. So kalau nak memilih protein kita boleh, tapi protein no issue lah kat sini. Kalau boleh kita makan real food, tapi dalam packaging macam ni protein kita nak tengok Kak Nat makan apa tu Kak Nat? Okey, nampak sedap tengok dia makan kan. Okey, nombor 8. Nombor 8. Selepas kita baca dah ke semua makro dan juga tengok dah kolesterol, sodium apa tadi kan. Jadi dia ada barisan yang bawah sekali pula, bahagian yang 2 daripada bawah. Bila turun 2 kepada bawah, dia ada kemungkinan dia listed juga kalaulah jumlahnya signifikan. Kalau jumlahnya sangat tidak signifikan, semua kosong ya, kemungkinan besar dia tak berubah. Tapi kalau ada sikit, insya-Allah dia akan berubah juga. Macam kat sini, bungkusan kali ni ada vitamin D. Memang tak timbul juga makanan vitamin D kat sini. Tak apa. Kalsium ada 30 mg. Iron ada 0.7 dan juga ada kalium tadi tu kan. Jadi ada potasium 190 mg. Jadi boleh tengok jugalah kalau nak bandingkan produk, kita tengok yang mana ada kelebihan ataupun kekurangan, kita boleh bandingkan kat sini dah di-listkan semua. Semuanya kita nak kena tahu yang mana berguna, yang mana tak berguna untuk kita dah. Tapi yang utama tadi kita kata kita tengok karbohidrat, kita tengok fat ataupun specifically trans fat lah kita tadi tu kan. Okay. Alright, seterusnya. Ini pun untuk diabaikan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan selalu nampaklah percentage ni percentage apa sebenarnya? Kan dia ada tulis besar kat sebelah kanan. Bold pula tu. Nak pakai ke tak pakai. Dia ni macam inilah untuk orang lazy keto ni, satu lagi benda yang kita nak abaikan. Peratusan itu adalah peratusan harian. Harian tu banyak mana? Selalunya dia main calories. Antara 2000 ke 2500 kalori sehari. So sebagai contoh kalau 20% daripada 2000, berapa anda tu Coach Fitri 20% daripada 2000? 40 lah kot. Kan? 400. Jadi macam itulah. Tapi kita tak mau tengok ini, kita abaikan yang ni sebab kita tak main calorie counting untuk setiap meal tu. Kita yang ni kita boleh abaikan. Kemudian yang ni agak penting, yang ni mungkin kita perlukan kelas satu lagi lah, iaitu ingredients. Tapi ingredients ni kalau kita tengok kat situ, selalunya kalau benda yang kita nak tengok kat situ, benda tu adalah karbohidrat ataupun bergula ataupun tidaklah macam tu. Sebab gula ada macam-macam nama. Ini adalah antara nama-nama gula yang ada di dalam market. Ada 56 kat sini. Minggu lepas saya share 75 nama. Yang ni 56 saja. Dan sebagai contoh kalau kita tengok makanan sihat kononnya lah yang saya letakkan gambar di sini. Satu serving, bukan satu serving, satu gelas kecil yogurt tu kita ingat makanan sihat. Makanan sihat lepas tu fat free. Sebenarnya tidak bergunalah kepada manusia. Sebab di dalam ni ada 60 gram carbs. 60 bahagi 4. Yang tu saya lambat sikit. 60 bahagi 4. Cuba kira lah. Berapa 60 bahagi 4? 15. Jadi, terima kasih. 15 sudu gula lah di dalam yogurt kita yang sedap tu. Jadi, untuk dielakkan. Saya patah balik sikit satu.
Daripada segi ingredients, kita nak mengelakkan kalau ada benda yang nama dia gula. Kat sini 1 water, 2 caramel, tapi caramel color. Caramel color tu tak apa kot, bukan caramel. Kalau cellulose gum, kalau sucralose boleh makan tak? Benda-benda kat sini dah kita nak tengok. Nak selamatnya kalau saya sendiri saya pakai konsep ingredients pertama, kedua, ketiga dan keempat. Daripada 4 ingredients ni, 4 ingredients yang utama ni tak ada nama dia gula, insya-Allah lah produk tu okey. Kalau di tempat pertama, kedua, ketiga tu gula, saya tinggal tu ya, produk tu senang. Nak tengok dia, kalau ada produk di ingredients tu memang ada gula, saya tinggalkan terus. Tapi yang lebih utama, kita tengok balik jumlah yang kita ada kat atas tadi, proteinnya, karbohidratnya, lemaknya, trans fatnya, fibernya. Jadi kita tolak dan tambah daripada situ, kita nampak dah yang mana sepatutnya sesuai untuk kita. Senang kata, ada karbo, tinggi gula, kita elakkan lah. Jadi, saya rasa presentation saya setakat tu saja. Soalan sat lagi boleh tanya. Nak tanya lah kan tanya sat lagi Coach Fitri? Lepas lagi kot. Tak dengar suara. Tak lagi tanya lain. Sat lagi, okey.